Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Allah nombor 6. Yang sebelum tu 67. Tapi dah mulai 69. 69 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula yang membatalkan. Pasal yang ke-9 yang membatalkan sembahyang. Bermula yang membatal akan sembahyang itu 20 perkara. 21 perkara. Yang pertama, berkata-kata dengan sengaja. Lagi diketahui akan haramnya dan ingat akan dirinya di dalam sembahyang dengan 2 huruf atau 1 huruf yang memberi faham atau 1 huruf yang bermat. Kau yang pertama iaitu berkata-kata dengan sengaja. Maksudnya kalau tak sengaja tak betul. Kalau sikit, maksud sikit di situ 6 perkataan ke bawah. Jadi kalau dia tak sengaja, dia terlupa, dia cakap, maka tidak batal. Kalau dia sengaja, batal apabila mengandungi 2 huruf. Walaupun 2 huruf itu tidak memberi faham, dan batal kalau mempunyai 1 huruf yang memberi faham. Kita bahasa Malaysia yang ada jenis 1 huruf memberi faham. Kalau faham ni benar banyak huruf. Tapi apabila boleh sebut banyak huruf, contohnya dia ambil fu, itu jadi 3 huruf, fa, batal. Ataupun dia kata 1 huruf yang mempunyai mat yang panjang, jadi 2 huruf, 1 huruf mat, 1 huruf tersebut. Ya, apa dia kan? Ya tu ya alif ataupun ya 2 huruf, maka menjadi batal sembahyang. Jadi kata-kata yang sengaja diucapkan selain daripada Al-Quran, selain daripada zikir, selain daripada doa, membatalkan dengan 2 huruf yang memberi faham ataupun 2 huruf yang tidak memberi faham. Kalau dia menuturkan 1 huruf sekalipun tak memberi faham tetapi ada mat, fathah dengan alif, dhammah dengan waw, kasrah dengan ya, maka dia dianggap 2 huruf, batal sembahyang. Dasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ia berkata, kunna natakallamu fi ssalati wa yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi hatta nazalat hadhihi al-ayah hafidhu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis-sukut. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Kami dulu ni bercakap-cakap dalam sembahyang. Seorang di kalangan kami bercakap dengan saudaranya dalam hajatnya, sehinggalah turun ayat 238 dalam surah Al-Baqarah
jagalah kalian akan sembahyang, segala sembahyang dan sembahyang yang wusta, sembahyang yang pertengahan. Pertengahan itu banyak pendapat ulama, ada kata yang kuat ni sembahyang asar. Wa qumu lillahi qanitin, adalah kamu sembahyang dalam keadaan berdiam diri. Maka kami pun diperintahkan untuk berdiam diri. Sebagaimana sembahyang tak boleh bersembang, demikian juga berdehem dengan sengaja. Berdehem tu dianggap batal sebenarnya. Yang tak sengaja terberdehem tak apa, tapi kalau sengaja berdehem, kalau kira huruf Rumi bertempat IHEM. Kalau harap alif ha ya mim, maka berdehem batal. Ketawa lagi batal. Menangis, ada orang sembahyang sambil riau, batal sembahyang. Kalau menangis, Sayyidina Abu Bakar dia bukan sengaja menangis, dia menangis. Ada orang buat qiyamul lail, jadi imam, dia menangis dalam sembahyang, bukan menangis, sengaja menangis, batal sembahyang. Jadi qiyam dalam sembahyang batal, kecuali orang yang tak tahan, dia terjadi senyai, tak boleh nak kawal, tak boleh nak halang. Macam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, innahu rajulun baka, dia seorang lelaki yang suka menangis. Jadi kalau kita tak menangis dalam sembahyang, kita sengaja kerja dalam sembahyang, mengeluarkan suara, batal. Berdehem batal, gelak batal, menangis batal, mengerang, semua itu membatalkan. Termasuk hambui, nafku fil fam, hambui dengan mulut atau dengan hidung yang mengeluarkan dua huruf. Kalau fu tu hambui, fa-wa-ha, tiga, batal. Yang tak batal kalau seseorang tu bercakap dalam keadaan terlupa bahawa dia dalam sembahyang, maka tidak batal dan dimaafkan kata-kata yang sedikit pada adat, pada uruf. Kata-kata yang sedikit itu iaitu kata-kata yang tidak lebih daripada 6 perkataan. 6 perkataan ke bawah. Kalau dia terbercakap dalam keadaan lupa, tak sengaja, maka itu tidak membatalkan berdasarkan kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW selesaikan sembahyang yang 4 rakaat menjadi 2. Inna Nabi SAW insarafa min isnatain, Nabi SAW keluar daripada sembahyang setelah menunaikan 2 rakaat. Maka salah seorang sahabat yang diberi gelaran Dzul Yadaini, Yadaini maksud orang yang punya 2 tangan, mungkin tangan dari banyak pada orang lain, dia tanya Rasulullah, aku siratis salatu am nasita ya Rasulullah, aku sirat as-salatu am nasita, apakah diringkaskan sembahyang menjadi 2 atau engkau terlupa? Nabi SAW bertanya sahabat, ahaqqun ma yaqulu Dzul Yadain, apakah benar apa yang diucapkan oleh Dzul Yadain? Mereka menjawab, na'am ya. Lalu Nabi SAW bangun, sambung lagi 2 rakaat dan sujud sahwi, bagi salam. Daripada hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari 1169, Imam Muslim 533, menyatakan bahawasanya orang yang bercakap dalam keadaan dia meyakini, dia berpegang, dia bukan bercakap dengan sembahyang, dia terlupa, dia bercakap, maka bila dia sedang, dia sambung sembahyang dia dan sunat dia sujud sahwi. Begitu juga orang yang jahil, orang masuk Islam sehari 2, bersembang dalam sembahyang, dimaafkan. Kalau tak sengaja rosin, batuk, tidak membatalkan sembahyang. Berdehem, menangis, semua itu tak batal, sebab bukan dengan perbuatan dia.
sekiranya dia bertutur dengan Al-Quran dengan niat memberi faham, seperti mana dia kata kepada orang yang minta izin baginya, dia kata kepada orang yang orang tertentu, ya Yahya khudh kita bagi quwwah, tidak batal kalau niat membaca sama dengan dalam takut. Sekiranya seseorang yang duduk dalam sembahyang kemudian ditimpa oleh sesuatu, contoh dia nak banyak imam yang lupa, sembahyang asar 4 rakaat, imam duduk rakaat ketiga, kita nak banyak suruh dia bangkit sambung lagi 10 rakaat. Ataupun sembahyang asar 4 rakaat, imam bangkit rakaat kelima lebih, kita nak banyak suruh turun balik. Ketika itu kita mengucapkan subhanallah. Bagi orang lelaki ucap subhanallah, bagi orang perempuan bertepuk tangan. Atau nak bagi izin kepada orang yang minta izin masuk, kita sembahyang, ada orang nak masuk rumah kita dah terbuka, kita janji dengan kawan, jadi main jam sekian-sekian aku dah buka pintu, tapi aku nak sembahyang, tengah-tengah sembahyang dia sampai, maka kita ucapkan subhanallah, mengizinkan dia masuk. Dia minta izin, Assalamualaikum, maka yang tu dengan niat zikir tidak membatalkan sembahyang. Ataupun yang biasa berlaku ni, orang nak bersembang dengan kita, orang bagi salam luar rumah, kita tengah sembahyang, kita nak bagi tahu kata kita tengah sembahyang, maka kita ucap subhanallah doa-doa. Ataupun perempuan bertepuk tangan dengan menepuk perut, tapak tangan kanan ke atas belakang yang kiri, atau sebaliknya. Jadi kita buat itu untuk memberitahu dia tidak batal sembahyangnya. Kalau berlaku sebaliknya, perempuan bertasbih subhanallah, aku ni makruh, tak terima. Tapi mesti kita niat berzikir, niat memberi faham, beritahu beserta niat zikir. Kalau niat nak bagi tahu saja, tak niat zikir, batal sembahyang. Di sisi kebanyakan ulama, dia kena niat dua-dua. Yang pertama kita beritahu kepada dia, yang kedua kita niat bertasbih, memuji Allah, berzikir kepada Allah. Dan tidak batal sembahyang dengan membaca Al-Quran dan dengan zikir, sekalipun tak disunatkan, kerana ia adalah munajat kepada Allah. Sembahyang itu adalah munajat, kita berbisik dengan Allah. Tidak batal dengan berdoa, dengan kebaikan untuk diri sendiri dan untuk orang lain, kecuali kalau doa itu doa yang diharamkan, atau dengan ucapan kepada makhluk. Ucapan yang ditujukan kepada makhluk engkau, ghafarallahu laka, semua Allah mengampunkan engkau, engkau ada tu tak boleh. Selesai yang pertama. Jadi panjang lebar bahasan ulama terhadap perkara yang pertama, iaitu tentang berkata-kata dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tak batal dengan sebenarnya syarat 6 perkataan bawah. Berkata-kata dengan sengaja, lagi dia ketahui akan haram, dia tahu kata haram, dia cakap juga, dan ingat akan diri dia, dia tahu kata diri dia dalam sembahyang. Kalau dia terlupa, dia puasa sembahyang, cakap tu di luar sembahyang, tak batal. Dengan 2 huruf asal atau 1 huruf yang memberi faham. 1 huruf memberi faham ni contohnya qi. Qi itu bahasa Arab. Qi itu makna pelihara. 1 huruf qaf kasrah, qi. Bila kita baca dalam doa, kita baca selalu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa qina, qi itu ada mana? 1 huruf. Qi itu pelihara, na kami. Wa qina, dan pelihara akan kami, ada benar daripada azab siksa neraka. Jadi kalau seseorang dia bercakap qi, bahasa Arab, 1 huruf qaf kasrah qi, dia sudah mempunyai makna, iaitu makna pelihara lah, tukar makna batal.
menjadi kalam batal sembahyang. Dan kalau 2 huruf walaupun tak faham batal. Biasanya kalau cakap lebih daripada 2 huruf. Contoh saya sebut saat berdehem. Berdehem tu 4 huruf. E-H-E-M, tahem. Alif ha ya mim, maka batal. Jadi nak kena jaga jangan sampai masuk benda-benda yang kata-kata yang tidak ada kaitan dengan sembahyang bila dilakukan batal. Jadi kalau kita nak bertasbih macam tadi, dengan sebab nak tengok imam dan sebagainya, kena niat doa, tasbih serta niat zikir, niat berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Kalau sekadar nak beritahu saja batal. Masalah perempuan sama perempuan. Perempuan dia sembahyang sama-sama perempuan. Dia nak tepuk tangan kan dan nak tasbih. Kalau tu imam tu serupa. Perempuan dengan lelaki tepuk tangan. Tapi kalau sama-sama perempuan, ulama kata tasbih, subhanallah. Ataupun bersama dengan mahram dia. Perempuan sembahyang, isteri sembahyang dengan suami dia silap, subhanallah. Sembahyang dengan ayah dia, mahram dia, abang dia, adik dia, subhanallah. Jadi perempuan boleh menggunakan subhanallah ketika sembahyang bersama-sama perempuan dan ketika bersembahyang dengan mahram, dengan orang yang boleh teman dia ketika bermusafir. Mahram dia itu orang yang haram kahwin dengan dia, contoh dia ayah dia, abang dia, adik dia, anak dia. Nak menangkan dia, mahram dia adalah 18. Ayah nak ingat nombor 18. Ini saya sebut secara sembilan dulu. Saya sebut mahram dasar ni. Mahram maksudnya 18 ni maksudnya orang yang bila kita sentuh dia ketika kita berwuduk, maka ayat sembahyang kita tak batal. 7 secara bab 7 dengan sebab keturunan, 7 lagi dengan sebab penyusuan. Lihat tulah keturunan dengan penyusuan, tulah jadi 14. Campur lagi 4 dengan sebab perkahwinan, jumlah dia 18. Sekiranya kita berwuduk dan kita menyentuh salah seorang daripada 18 orang itu, maka saya lihat sikit. Aisyah terima. Ada mana? Ada mana? Aisyah dia dari guru ni dia tidur di rumah sekarang dia bisa tidur. Okey. 7 secara keturunan bagi orang lelaki, bagi orang perempuan sebaliknya. Yang pertama mak, yang kedua anak perempuan, yang ketiga saudari, kak ataupun adik. Ini mudah ingat. Baki lagi 4, 2 mak menakan, 2 anak menakan. Ini 7. Saya ulang pelan-pelan. Yang bagi orang lelaki, bagi orang perempuan malah sebaliknya. Bagi orang lelaki yang pertama mak dia mahram dia. Orang perempuan dengan ayah dia satu. Yang kedua anak perempuan kita bagi orang lelaki, anak lelaki bagi orang perempuan, maka mahram dia. Yang ketiga kakak ataupun adik bagi orang lelaki, abang ataupun adik lelaki bagi orang perempuan. Jadi mak anak abang, mak anak kak dia. Nombor 4 dan 5 mak menakan. Nombor 4 mak menakan belah mak, nombor 5 mak menakan belah mak. Kakak kepada ayah kita ataupun kakak kepada mak kita, ataupun adik perempuan kepada mak atau ayah. Dan yang ke-6 dan ke-7, yang ke-6 anak saudara, yang ke-7 anak saudari. Anak kepada abang kita dengan anak kepada kakak kita, anak perempuan dia dengan orang lelaki nak menakan kita. Jadi 7 ni haram secara keturunan. Begitu juga dalam bab penyusuan. Penyusuan pun 7 yang tadi juga. Mak susuan, anak susuan, kakak susuan, dan mak menakan serta anak menakan.
Jadi 7 ni kalau nak ingat mudah, kalau ada masa lapang buka dalam Quran surah An-Nisa ayat 23. Dia akan cerita 7 tadi. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Diharamkan kepada kamu mak-mak kamu, anak perempuan kamu, saudari-saudari kamu, mak menakan belah ayah, mak menakan belah mak, anak kepada saudara dan anak kepada saudari, anak kepada kakak dan anak kepada abang. 7 campur 7 14. Tambah lagi 4. Keempat itu secara perkahwinan. Bagi orang lelaki, mak mentua. Kemudian anak tiri. Kemudian mak tiri. Ini menantu. Boleh 4. Bagi orang perempuan, pak mentua, anak tiri, pak tiri dengan menantu. Jadi 18. Jadi 18 ni kalau bersentuhan dengan kita tak betul ayat semayang. Tu siapa? Ke atas tak apa. Ke atas. Mak tak apa. Atas tak apa. Bawah tu juga anak tak apa, cucu cicit tak apa. Dia ni atas ke bawah. Cawangan-cawangan tu. Nanti dalam bab persentuhan sampai ke dalam itu bayar semayang. Bayar semayang. Jadi kesimpulannya mahram ada 18, 7 secara keturunan, 7 secara penyusuan, dan 4 lagi secara perkahwinan. Jadi daripada ni kita faham lah yang orang nak panggil besan Selatan. A berkahwin dengan B, dapat anak lelaki. C berkahwin dengan D, dapat anak perempuan. Duduk tak lama, A dengan B ni suami isteri. A tu suami, B tu isteri. Tiba-tiba B tu mati, isteri tu mati. D dengan E, D suami, E isteri. Mati D, mati si suami yang kedua, punya perempuan. Yang perempuan tadi ada anak perempuan, yang lelaki ada anak lelaki. Perempuan kahwin dengan lelaki tadi, anak dia pun kahwin dengan anak dia. Pak kahwin dengan mak, anak kahwin dengan anak. Boleh ke tak boleh? Ini kepala. Faham? Masuk 18 ni antara anak dengan anak. Anak dengan mak, anak dengan pak tu masuk. Sebab pak tiri dengan anak tiri. Tapi anak sama anak tak ada hubungan apa. Dengan arti kalau kahwin anak lelaki dengan anak perempuan ni, pak dengan mak tu orang punya besan sebantai. Yang pertama besan, yang kedua tidur sebantai. Kita yang kita jumpa besan dua bantai. Sebab mak ayah kita dengan mak ayah isteri kita tu orang asing. Ni tak, pak kahwin dengan mak, anak kahwin dengan anak. Boleh, nama dia besan sebantai. Jadi anak tiri kahwin dengan anak tiri. Ada dalam masyarakat kita ni, jangan-jangan jumpa. Kenapa boleh? Karena mereka berdua tidak ada hubungan sama sekali dan mereka ada tak termasuk dalam 18. Yang tak boleh dengan mak pak tadi. Keluar masuk satu. Kita pindah kepada yang kedua. Yang kedua dia kata di sini perbuatan yang banyak. Apa maksud banyak? Iaitu 3 kali berturut-turut. Perbuatan yang banyak 3 kali berturut-turut, dan jika dengan terlupa sekalipun seperti 3 langkah. 3 langkah berturut-turut. Kalau tak turut-turut, 1 langkah, 2 sat, 1 langkah, 2 sat, 1 langkah, ataupun 2 langkah, 2 langkah, tak turut-turut, jarak dia ada sikit, itu tak betul. Kita berjalan 1 kilometer lah. Yang penting jangan 3. Kalau 3 berturut-turut, betul. Contoh kita garu 1, 2, 3, betul. Jadi kita bergaru dengan tangan kita tu, dia kali berturut-turut, betul.
Ada pun kepala kita anggur 3 kali turut-turut. Ada orang baca Quran ni anggur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah Maha. 3 kali turut-turut betul. Dan kita ada tu talibin kata Mu'in. 3 langkah atau 3 gerak sama ada ia dengan 1 anggota atau dengan 3 anggota, atau dia hisabkan dia itu dengan gerak yang sunat sekalipun. Demikianlah barang yang berkata akan dia Al-Allamah Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, seperti 2 gerak yang sunat dan 2 gerak yang lainnya jadi 3, maka batal sembahyang dengan yang tersebut itu. 2 gerak yang sunat tangan, 2 sunat campak kepala, itu 3. Perbuatan yang lebih yang dilakukan oleh orang yang sembahyang dengan sengaja selain perbuatan yang disyariatkan, selain berrokok, sujud, qiyam, duduk, kalau lupa tak apa, tak kata macam contohnya dalam hadis Nabi SAW sembahyang zuhur 5 rakaat, mereka bertasbih, baginda sama sembahyang dan sujud sawi. Sekiranya orang yang sembahyang itu melakukan perbuatan yang bukan daripada jenis sembahyang, sekiranya sedikit seperti menghalang orang yang lintas di hadapannya, lintas hadapan kita halang ni, atau menjawab salam dengan isyarat, Assalamualaikum, dia beri isyarat itu, atau meletak kanak-kanak atau mendukung kanak-kanak, semua itu tidak membatalkan sembahyang, kerana itu adalah perintah Nabi SAW. Rasulullah suruh kita menghalang orang yang lintas depan kita, dan menyuruh, hadis Imam Bukhari dan Muslim, dan menyuruh membunuh 2 benda yang hitam, iaitu ular dan kalajengking ketika sembahyang, dan menanggalkan kedua kasut ketika sembahyang, hadis Abu Daud, dan mendukung Umamah bintu Abdul As dalam sembahyang. Bila sujud baginda meletakkannya, bila berdiri baginda mendukungnya. Dan itu hadis Imam Bukhari juga Muslim, Abu Daud dan Nasai, Malik Muwatta, Imam Malik. Dan para sahabat di kalangan Ansar memberi salam kepada Nabi SAW, baginda menjawab dengan isyarat. Itu semua itu tak ada sembahyang. Dan kerana orang yang sembahyang itu tidak sunyi daripada perbuatan yang sedikit, maka tidak batal sembahyangnya, berbeza dengan kata-kata. Kata-kata itu sedikit kalau banyak, batal kalau sengaja. Perbuatan itu kalau sikit dimaafkan. Kalau dia melakukan perbuatan yang banyak secara berturut-turut, maka batallah sembahyangnya. Banyak dan sedikit itu dikira di sini huruf. Kalau 2 langkah dianggap sedikit, kalau 3 langkah turut-turut ataupun 3 pukulan turut-turut dikira banyak, maka batallah sembahyang, kerana demikian itu tidak membawa kerajaan menghalibnya. Demikian juga melompat, dia buat sekali lebih melompat, batal sembahyang. Contoh dia duduk soal yang kedua, tiba-tiba orang soal pertama batal, dia nak pergi soal pertama tu dia lompat sekali, batal sembahyang walaupun kira sekali, kerana itu dianggap perbuatan yang keji dengan lompat dengan sembahyang. Kalau dia melakukan perbuatan yang banyak tetapi dalam jarak masa yang asing, tidak batal sembahyang. Contoh dia, kita duduk jauh, kita nak langkah ke depan, memerlukan 2 langkah yang, maka dalam jarak yang jauh tidak membatalkan sembahyang. Adapun gerakan-gerakan yang ringan yang berturut-turut, maka tidak batal sembahyang, seperti menggerakkan jari dengan bertasbih tanpa menggerakkan tapak tangan. Biasa orang sembahyang raya kan, kira cukup 7 kali itu payah, orang pakai jari. Allahu Akbar, dia tekan tu. Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, 4, 5. Lepas tu bagi lagi 2 tak boleh tekan nak tahu lah. Allahu Akbar yang kanan, Allahu Akbar 7.
Jadi orang takbir raya tu nak pergi cukup 7 kali, tak kurang tak lebih, dia menggunakan jari untuk bilang 2, 3, 4, 5. Menggerakkan jari sedemikian tak ada. Tanpa menggerakkan tapak tangan. Ataupun dia garu, dia gatai dia garu dengan jari dah. Tak betul. Jangan bergerak itu sudah. Jangan sampai menggerak tapak tangan. Ataupun menukar kali surat Quran. Kadang-kadang dia sembahyang sambil tengok Quran dan jadi tu imam. Dia tak pasal kali. Yang tu tak betul, dia kalah sikit. Dengan kali banyak kali sudah. Dia tak baca sejadah pun Quran pakai Allahu Akbar. Lepas tu nak cari buka musim tu. Tu pandai ya. Kena tanda siap-siap lah. Terus sekali-kali tu sudah. Dia cari musim-musim tu pula. Habis. Yang ketiga, kedatangan hadas kecil atau hadas besar. Masa dia semayang berlaku hadas kecil, dia kentut dengan semayang. Tak, perbuatan ni antara satu perbuatan dengan satu perbuatan ni dia punya masalah tu. Bagi ada pemisah. Jangan bagi betul-betul lah. Kedatangan najis yang tidak dimaafkan dia. Najis yang tidak dimaafkan. Yang kelima, syak pada niat atau pada takbiratul ihram serta panjang masa syaknya. Masa macam tak niat tadi. Masa macam niat, tak niat tu syak ragu antara niat tak niat. Tapi kalau dia zon lain, zon tu mana 90%. Kalau dia syak ni 50-50. Yang niat tu dia syak ragu, tak niat. Ataupun dia masa dia tak takbiratul ihram, masa dia terus baca doa iftitah. Itu teruk dengan dia takbir pun lupa. Kalau ada orang yang syak macam ni kan, dia kira tak takbiratul ihram, maka dia kena semayang lagi. Syak pada satu syarat daripada segala syarat semayangnya, seperti zuhur umpamanya, padahal berkekalan atas syaknya. Satu syarat semayang. Taraddud, ia pada apa semayang niatkan. Dia tak niat, dia niat puasa niat lohok ke asar lah. Lupa zuhur dengan asar. Taraddud pada semayang, jenis semayang. Apakah ia zuhur atau asar umpamanya? Ini kalau ada lah. Yang ke-8, niat hendak memutuskan akan semayang. Yang ini komplek. Dalam kitab Nihayatul Zain itu disebut ada benda-benda yang kita niat saja tak batal. Ada benda-benda kita niat terus batal. Dia sebut yang jelasnya dua benda seseorang tu niat akan melakukan, masa niat tu sudah batal. Dia tak buat lagi tapi dia niat. Contoh dia, dua benda apa? Sembahyang dengan Islam. Kita duduk rakaat pertama, kita niat, kalau kawan aku main rakaat kedua dia, aku nak berhenti sembahyang. Orang kita main nak bayar hutang, duit banyak, jadi dia niat duit dia nak main banyak. Kita niat siap-siap. Niat tu rakaat pertama, tengah baca Fatihah niat. Kalau kawan aku main rakaat kedua lagi, aku nak berhenti sembahyang. Bukan nanti rakaat kedua, masa niat tu betul. Semayang. Yang kedua, kufur. Kalau berlaku sekian-sekian, dia nak keluar pada Islam, masa dia niat, dia dah keluar pada Islam. Jangan dia buat syarat-syarat sedemikian. Itu bab semayang dengan bab Islam dan kufur. Tak boleh niat akan datang. Tak boleh buat syarat-syarat sekian. Kalau berlaku sekian-sekian, aku nak sekian-sekian, masa dia niat, dah dianggap dah terjadi. Ada benda yang kita niat tak terjadi melainkan setelah dilakukan. Contoh dia puasa. Puasa kita pukul 8 pagi kita telah puasa, kita kata saat ni pukul 12 dah ni nasi masak, aku nak makan nasi, aku nak batalkan puasa aku. Tak batal lagi masa pukul 8 dah. Dia ambil nasi bus biji, dia telan, dia ambil coklat lempang sebiji, telan dah baru batal. Jadi puasa masa ni belum berlaku, melainkan setelah dilakukan perkara membatalkan puasa baru batal. Itu dua contoh yang boleh saya sebut. Ada lagi contoh yang lain
dibahaskan dalam bab niat. Jadi orang menetapkan bersemayam ni agak berat, dengan arti jangan kita niat berasa nak batalkan semayam pada mana-mana rakaat, walaupun kita kena rakaat keempat lagi baru nak buat lah tak ni, masa tu dah batal. Yang kesembilan, digantung nak munculkan dia dengan satu. Digantung ni maksud syarat dia, sekiranya berlaku sekian aku akan batalkan semayam aku. Sekiranya hujan turun pada rakaat kedua lagi, aku nak menghentikan sembahyang aku pada rakaat kedua kerana nak ambil baju di jemuk. Masa dia nak dah batal, walaupun hujan tak turun, walaupun belum sampai rakaat kedua. Itu maksud digantung. Dia buat syarat, sekiranya berlaku sekian, sembahyang akan dihentikan. Masa dia kata tu sudah terhenti, belum, walaupun benda tu berlaku ataupun tidak. Yang ke-10, banyak sikit orang tahu lah, tahun 10, 11, tahun 11 mempaling akan sembahyang yang ada dia di dalamnya kepada sembahyang yang lain. Mempaling sembahyang ni ada benda, kita tengah sembahyang fardu tukar kepada sunat, tak boleh tapi ada benda boleh buat dengan syarat-syarat yang panjang lebar. Itu akan datang saya sebut. Kita niat sembahyang asar 4 rakaat atau sembahyang zuhur 4 rakaat, tiba-tiba masuk rakaat kedua kita tukar jadi sunat dengan sebab kita nak ikut jemaah yang berumai dan sebagainya, itu dibolehkan dengan syarat-syarat yang penting, yang banyak bahasannya. Cuma tak ni saya catat, saya ringkas dulu. Bukan semua jenis sembahyang tak ditukar niat. Ada sembahyang yang boleh tukar fardu kepada sunat, 4 kepada 2, 3 kepada 2 dengan beberapa syarat. Sampai bagi sana bangkit sambung buat sembahyang lain. Yang ke-11, mengerja ia akan satu rukun fi'li pada yang bukan tempatnya dengan sengaja. Melakukan satu rukun perbuatan tak kena tempat, seperti sujud dia dahulu. Rukuk dah terus sujud, contohnya. Padahal tempat sujud ni setelah i'tidal. Kita pergi sujud setelah qiyam, belum sampai masa kita buat dengan sengaja, batal Okey, abang ditanya, ada soalan? Sebelum ini Kalau sembahyang sisa makanan dalam mulut kita juga sisa makanan buang. Dan kalau tak telan apa? Dia tengok jenis lah. Kalau macam nasi, lebih baik kita buang kalau biar makruh. Tapi kalau gula tak buang lagi, telan habis gitu, yang tu memberi kesan kita buang. Kalau boleh buang, buang. Kalau yang susu tu kan, kalau kakak kita menyusu anak orang, so kita nak anak orang, Kita orang sini, kak kita seorang budak yang menyusul tu saja dengan keluarga. kalau kita lelaki adik untuk lelaki mesti orang asing lah. Asing. Sebab yang memberi kesan tu budak yang menyusul tu saja dengan keluarga, dengan keluarga mak susuan dia. Jadi abang kakak kepada budak tu tak ada. Terima kasih. Kalau orang beri salam, kita kata subhanallah, lepas tu kita nak bilang Fatihah balik atau boleh sambung tadi? Kalau kita baca tu tengah-tengah Fatihah tak habis, kena ulang balik. Pasal Fatihah tu dia tak boleh putus dengan perkara yang tidak ada kaitan dengan sembahyang. Kalau ada kaitan dengan sembahyang, contohnya tengok tu imam apa? Tengok tu imam ataupun dia kaitan dengan sujud sejadah, sujud tilawah. Kita pipi, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, amin. Tu imam sujud sejadah. Kita sujud sejadah. Bangun sikit, imam sambung ayat sejadah itu saja, kita sambung Fatihah. Karena kita memutuskan Fatihah dengan perkara yang ada kaitan dengan sembahyang. Itu tak apa. Ada disebut sini. Karena syarat Fatihah mesti betul-betul. Ada yang pergerakan kan, ada jadi Ustaz kata kalau yang masa kita bagi salam ni ada satu minit betul kan, dan Seeloknya tak payah tunduk. kalau ditunjuk tak ada amalan. Itu asyik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa orang tunduk kan. Tunduk tu
Turut-turut lah sekali dengan 3. Turut-turut. Dua. Tapi dia amalan ramai orang. Rata-rata. Tapi yang pertama ada je kan. Tak betul kot. Tak disunatkan dulu. Assalamualaikum, muka kita depan warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pusing sampai kalau ada orang belakang dia nampak pipi kita. Kita nak tengok dia pasti, insyaAllah. Sujud sejadah. Lepas sujud dah bukit saja ataupun kita duduk Istirahat. istirahat. Tak disunatkan duduk istirahat. Kalau dia Bangkit terus. Duduk juga makruh. Disebut tak disunatkan. Sujud tilawah, sujud duduk istirahat ni hanya 2 tempat, iaitu rakaat pertama kepada kedua, 3 kepada keempat. 2 tu saja sunat duduk istirahat. Sujud sejadah tak disunatkan. Lepas sujud sejadah bangkit terus. Jadi dia selalu dia tengok orang semayang antara lepas dia rokok dia tidak sebelum dia sujud tu dia suka ubah tempat. Dia macam lagi boleh. Itu macam mana? Dia sampai Allah di mana dia sebelum dia duduk tu dia ubah dia dua kaki kenapa dia dia tempat dia baru dia sujud Tak betul tu dua. Satu dua yang kedua jauh lah Sebab kita turun tu wajib. Sujud tu wajib. Ayah mana? Bulan puasa Ustaz ni. Yang sunat tarawih. Kadang siang hari kita badan kita bersih ke rumah. Kadang bayang tarawih tu jemaah lah. Kadang kita terlelap. Masa baca surah ke apa. Atahiyat ke kadang kita kelena. Mesti salam kadang tu. Terlelap sambil duduk. Tak betul. Yang terlelap ni berdiri lah. Terkejut tu. Terlena sampai duduk tak betul. Terlena. Dia beza di antara lena dengan mengantuk. Kalau mengantuk ni dia dengar tapi tak faham. Itu tak faham. Lena ni ruyuk terus tak dengar apa. Kalau lena sampai duduk dalam keadaan tetap pada semua tak betul. Jangan lena sampai berdiri sampai rokok lah ya. Tunggu terus. Batal sembahyang tu tunggu tu. Ayat tak habis. Dia kena, kalau dia yakin tak habis dia kena sambung. Kita tak tahu konti tahun mula lain. Mula lain. Kita tak tahu konti tahun mula lain. Sebab dia boleh lewat pada tu imam. Selain bagi salam kita tak semestinya bagi lala tu. kalau dalam keadaan wudu kita baring kan, Baring batal. walaupun Kalau kita sedap lah, jangan kita terlena sambil baring batal. walaupun beberapa saat kan kita Dia kira ruyuk dah batal. Kalau tak dengar suara tu tu kira memang masuk dalam alam mimpi lain tu. tapi duduk pun tidur pun dia masih dalam keadaan tegak boleh kan. Ya, tidur tak boleh. Memang lagi kita fikah tidur tu dia sama dengan berdiri. Berdiri menyirin dalam istilah dia punya istilqa. Kita fikah dia punya istilqa mana tidur sampai terlentang. Tidur sampai terlentang batal. Sebab apa yang kata dulu? Sebab kerana itu berlaku zaman Rasulullah dan Rasulullah yang tidak para sahabat. Sahabat semayang tidur lepas maghrib sampai tersengguk, kemudian bangkit semayang isya dengan wuduk yang sama. Itu yang menyebabkan ulama kita kata semayang tidur sambil duduk tu tak betul. Tapi kalau sambil tidur memang lentang betul. Duduk sandar Sandar tak apa, boleh. tak larinya, tak ada temu. Biar lah, kita sambung lagi. Tengah tanda sebelah-sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma fa'alna wa 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.